dengan itu kita mengharapkan bahawa mereka akan dapat menggerakkan segala program pendidikan di mana-mana sekolah mereka ditempatkan. Justru kita perlukan kualiti gurunya yang berbeza daripada yang barangkali yang akan memasuki pasal pekerjaan di bidang-bidang yang lain. Oleh itu, kita bukan sahaja melihat kepada perlunya guru-guru kita ini mempunyai kelayakan akademik yang tinggi, tapi mereka juga perlu mempunyai ciri-ciri lain yang memungkinkan mereka dapat melaksanakan tugas sebagai guru yang berkesan. Bagaimana gaya pengukurnya kalau kita dapat faham? Kerana mungkin kalau pendidikan ataupun kelulusan mungkin dapat dinilai daripada markah ataupun kelayakan akademik. Tapi untuk memastikan bahawa jiwa seorang pendidik itu, bagaimana kayu pengukur dan kurikulum yang mungkin diatur untuk menyesuaikan dan juga menghasilkan model insan yang sedemikian? Jadi kita di IPJM kita selaraskan tindakan kita berteraskan kenyataan yang dibuat dalam PPPM. Jadi pada asasnya calon kita mestilah daripada kalangan 30% calon yang terbaik SPM. Tetapi tidak cukup dengan itu. Kita juga perlu melihat calon ini punya keupayaan lain dan kita kena ukur dia dari sudut-sudut lain yang memungkinkan mudah ni kita yakin bahawa mereka boleh kita bangunkan, kita dilahirkan sebagai guru yang berkualiti. Justru itulah selain daripada kita menapis mereka dari segi kelayakan akademik yang kita letakkan syarat minimumnya, dahlah kita tetapkan dalam lingkungan 30% saja. Mereka ditetapkan syarat minimum mesti mendapat sekurang-kurangnya 5 bagi pencapaian dalam SPM, dan juga bagi syarat-syarat bidang tertentu mesti pada peringkat A ataupun A minus begitu. Kita juga inginkan calon kita berupa yang sejahtera dari segi mentalnya. Mungkin orang boleh terjemah dalam istilah pelbagai, tapi kira kan sejahtera dari segi mental ni, maka kita adakan indeks pengesanan ke diri kita sebut. Tapi kalau disebut istilah begini mungkin orang boleh buat apa itu indeks pengesanan ke diri. Secara mudah hanya ujian psikometrik yang kita nak lihat sama ada dia stabil tidak dari segi mentalnya. Sebab pengalaman menunjukkan bahawa ada yang telah melalui latihan tapi kemudian mendapatkan masalah sebab kerana tekanan jiwa dan sebagainya, tak dapat menyesuaikan di tempat baru, tak boleh melaksanakan tugas dengan baik. Itu satu sudut. Dan satu lagi, guru punya cabaran yang banyak. Pelbagai perkara perlu dilakukan, dan dengan itu kita perlukan seorang yang cergas. Mestilah orang kampung kita ketik dia kata. Jadi kerana itu kita kena mengadakan tapisan selain daripada hanya tapisan akademik. Kerana itulah kita sebut sebagai UKCG, ujian kelayakan calon guru. Ini tahap kedua tapisan kita. Ujian kelayakan ini selain daripada kebiasaan, seperti kebiasaannya dulu kita uji saksiah kesesuaian menjadi guru yang kita sebut sebagai ujian insak, itu kita teruskan. Tapi kita juga mengadakan ujian psikometrik tadi, dan kita adakan ujian kecergasan fizikal. Agak ironi di sini kerana dalam aspek kita mahu menjadikan profession perempuan itu adalah profession yang menjadi pilihan pertama, kita juga meletakkan satu syarat yang agak ketat untuk memastikan bahawa yang dihasilkan itu cukup bagus. Dalam proses gelombang awal, dalam proses transformasi yang awal ini, mungkin ini persepsi dia akan lebih pelbagai. Tapi bagaimana kita dapat memastikan bahawa ini penting supaya dalam tempoh 10 atau 5 tahun akan datang, kita akan menghasilkan satu profession atau guru-guru yang memiliki kelayakan yang cukup luar biasa. Dan itu yang kita rasakan bahawa perkara-perkara ini perlu dilakukan sekarang. Sebenarnya Cik Zul, tanpa kita sebut-sebut bahawa kita perlukan orang yang terpilih saja untuk jadi guru dan sebagainya, atas keistimewaan tugas sebagai guru tu, ada orang mengatakan mesti kita berikan gaji, ganjaran yang lebih besar dan sebagainya. Tapi sebenarnya skim guru yang ada ni memang merupakan antara skim yang terbaik yang ada di negara kita. Malah barangkali di dunia pun dia antara skim yang baik. Macam-macam saluran naik pangkat dan sebagainya, dengan gaji permulaan yang cukup tinggi. Dan sebenarnya tanpa kita letakkan syarat baru ini, dah ada persaingan tahun-tahun sebelum ini untuk orang menjadi guru. Jadi walaupun ketika itu kita tetapkan syarat pada 3 kepujian dan sebagainya, tapi akhirnya yang dipilih tetap daripada kalangan yang mempunyai pencapaian akademik yang lebih tinggi. 30% itu Dia memang dalam lingkungan itu juga. Jadi kerana itu kita yakin, kerana kita tak perlu risau tentang yang mempunyai prestasi baik dari segi akademik yang nak menyertai bidang keguruan. Maka kita boleh perkembangkan kepada melihat aspek lain untuk kita betul-betul dapat tapis dan mendapat calon yang benar-benar kita yakini boleh menjadi. Dan boleh kita
meletakkan syarat bahawa 30% yang terbaik dalam sisi akademik itu untuk dimasukkan atau diserapkan dalam profession perguruan. Kalau dilihat di Singapura ataupun di Korea Selatan, 20% 10% yang terbaik itu untuk memilih profesi perguruan. Kita juga ingin memastikan bahawa ekosistem di IPG itu berada di tahap yang terbaik juga. Pensyarah tenaga pengajarnya juga perlu juga terbaik. Itu mungkin kita dapat bincangkan selepas ini. Kita berhenti seketika dahulu. Kita jumpa lagi dalam analisis awal selepas ini. Modal insan kita untuk memasuki institut pendidikan guru, sudah pasti kita memastikan ada ekosistem yang terbaik juga bagi mereka disediakan, baik dari segi pengajar, kurikulum dan juga kemudahan yang disediakan di situ. Jadi dalam aspek kita menjadikan sasaran untuk menjadikan IPG sebahagian daripada universiti terkemuka peringkat dunia, kalau dilihat bagaimana ini dirintis dan sudah berlaku ekosistem yang kondusif itu. Okey, mungkin saya betulkan sedikit kenyataan Cik Zul. Kita nak menjadi institusi pendidikan guru yang bertaraf ini. Tak semestinya kita jadi universiti. Kita nak jadi institusi pendidikan guru yang berkualiti. Baik itulah kita bertitik tolak daripada hasrat itu untuk mencapai misi kita tadi. Kita mensyaratkan bahawa yang nak melahirkan guru ni, nak melatih guru ni mesti guru. Akan itu persyarat-persyarat kita mestilah asalnya pada guru yang telah berkhidmat di sekolah sekurang-kurangnya 5 tahun. Kemudian sekarang kita syaratkan mesti mempunyai kelayakan peringkat sarjana. Mana kita tak ambil yang hanya berkelayakan di syarat pertama. Ada bila mereka berada bersama kita, nanti kita akan gerakkan supaya mereka meningkatkan kelayakan. Ini kita lakukan melalui program prospen kita dan sebagainya. Itu sangat penting bagi kita. Sebab kita bukan mahu pesara-pesara kita yang hanya boleh pesara, membicarakan tentang konsep-konsep yang besar, berkongsi pengalaman dan sebagainya, tapi perlu dapat menterjemahkan semua itu dalam bentuk kerja buat sebagai guru yang berkesan. Dan kita yakin kalau mereka memang asalnya daripada kalangan guru, mereka akan boleh melaksanakan tugas itu dengan cukup berkesan. Tentu sekali ekosistem yang disebut Cik Zul tadi perlu juga menyokong kita, antaranya prasarana kita perlu kita pertingkatkan. Kemudian kita buat profiling untuk kampus-kampus kita. Itu juga melaksanakan usaha untuk memantapkan kurikulum. Tadi saya sebut tadi, gerak laku pendidikan di negara kita pantas. Macam-macam dibicarakan, yang macam-macam perkara bila berlaku di luar sana perlu dimasukkan dalam pendidikan kita. Kerana itu IPG rasa dengan izin ni have to keep abreast dengan perkembangan di luar sana, perkembangan kurikulum yang dibangunkan dan sebagainya. Justru kita perlu dapat menyesuaikan pedagogi kita dengan keperluan-keperluan yang ada di sekolah yang pelbagai, yang seperti saya sebut tadi, keperluan murid yang pelbagai. Sekarang orang membicarakan bagaimana kita nak melahirkan Steve Jobs di negara kita. Kita bukan saja, dulu kita kata macam masuk universiti dah berjaya, tapi sekarang kejayaan itu diukur dengan cara yang berbeza. Bagaimana kita boleh melahirkan orang yang kreatif, inovatif. Ini perlu bertitik tolak daripada kapasiti yang ada pada pesara-pesara kita yang boleh membimbing pelatih-pelatih kita supaya mereka menjadi guru yang boleh membimbing muridnya ke arah gerak laku yang membuktikan mereka boleh berfikir secara kreatif, kritis dan boleh mereka cipta dan sebagainya. Semuanya bertitik tolak daripada situ. Kita selalu menyebut dulu bahawa sistem pendidikan kita mestilah child-centered dikatakan dengan izinnya. Tapi gerak laku kadang-kadang lebih kepada nak memastikan murid kita boleh lulus peperiksaan dan sebagainya. Dia akan bertentangan. So, perkara-perkara ini juga kita berikan penekanan kepada pelatih-pelatih kita. Dan untuk membolehkan itu berlaku, maka kita kena perkasakan juga pesara-pesara kita yang merupakan bagi saya key success factor kepada kerja buat kita. Akan itulah orang menuntut supaya sebagai pendukung kerja buat di institusi latihan ataupun perguruan begini mestilah dibuktikan juga dengan kelayakan akademiknya. Kita terima begitu, maka pesara-pesara kita usahakan supaya mereka meningkatkan kelayakan. Hari ini juga tuntutan bukan setakat kelayakan akademik yang bagus. Kalau kita bercakap tentang graduan, bukan saja kelayakan akademik yang bagus, tapi mereka ada profesional di luar bidang mereka juga. Dan dalam aspek ini tadi, kalau Encik Sulaiman juga ada bincang dan juga berborak tadi, mereka yang dilahirkan ataupun berada di institut pendidikan perguruan ini juga lengkap dengan soft skill yang lebih pelbagai, dan apabila keluar menjadi guru nanti bukan saja menyumbang dalam aspek di sekolah, tapi dapat menyumbang